kasih Cikgu Amiah. Terima kasih juga Ustaz yang bacakan doa sebentar tadi. Yang berusaha Encik Yusof bin Haji Muhammad, pengarah pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Pak Maimun, Timbalan Pengarah dan Barisan Timbalan Pengarah, Pak Maimun, Cik Nizam, Tuan Haji Abdul Rahman, Cik Ismail, YDP MPSM Labuan, Cikgu Dayang, Saripah, YDP MGB Labuan, barisan kepimpinan yang ada di JPN Labuan, tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah tak pernah silap. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Saya telah 2 kali sebelum ini untuk merancang datang ke Labuan, tapi kedua-duanya ada halangan untuk saya datang. Tapi rupanya takdir Allah ialah, perancangan Allah ialah saya datang ke sini dalam keadaan pengarah baru yang telah dilantik untuk bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan tanya atas pelantikan Cik Yusof sebagai pengarah JPN Labuan. Atas kepimpinan, insyaAllah Cik Yusof, Labuan akan mencapai hasrat yang diusahakan nanti untuk mencapai ke tahap yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti yang ada dalam plan strategik ataupun perancangan strategik yang sedang diatur. Labuan negeri yang ke-12 saya kunjungi dalam tempoh 9 minggu. Dan ada negeri yang saya kunjungi 3 kali. Disebabkan kedudukan saya bukan saja sebagai timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Sekolah, tapi saya juga menganggotai secara langsung mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Darurat Menangani COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang dan parlimen, pengerusi bersama dengan KSN, KPPA, dan ahli-ahli mesyuarat itu ialah Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, kemudian Peguam Negara, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, dan ada beberapa lagi ahli mesyuarat berkenaan. Dan saya dilantik oleh Datuk KSU untuk menganggotai jawatan kuasa itu disebabkan setiap kali jawatan kuasa itu bermesyuarat, mereka bergerak dari satu negeri ke satu negeri. Tapi itu saya katakan bahawa kehadiran saya ke sini sebenarnya saya memang rancang untuk hadir ke sini sejak dahulu lagi, sebab saya melihat walaupun Labuan bukan satu wilayah yang besar, tetapi ada banyak perkara yang perlu saya ketahui, saya pelajari. Saya gunakan perkataan saya ketahui dan saya pelajari, sebab ada banyak perkara yang saya kunjungi, 12 negeri yang saya kunjungi, saya sebenarnya belajar daripada rakan-rakan pengarah negeri, PPD dan juga pengetua serta pentadbir sekolah dalam melihat pengoperasian dan pengurusan dan pengoperasian sekolah dan isu-isu lain yang berkaitan. Dan biasanya apabila saya turun ke negeri, saya maklumkan lebih awal melalui pegawai saya Encik Razak bahawa saya perlu hadir dalam bentuk yang lebih santai. Saya tidak mahu begitu formal sifatnya. Saya lebih suka kita boleh berbincang macam adik-beradik, macam kawan, sebab kita satu keluarga yang cukup besar. Sebab itu saya melihat kehadiran saya di sini adalah satu bentuk yang kita akan kongsi pelbagai perkara. Dan apabila kita turun ke sekolah nanti, sebenarnya saya perlu dapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang berlaku di sekolah, bermula dengan sebelum murid datang ke sekolah lagi. Adakah semua SOP berkaitan dengan
kehadiran murid ke sekolah. Murid yang bergejala ni dia datang ke sekolah ataupun tidak, yang demam, batuk, sesama, sakit tegak, sakit kerongkong, sukar bernapas, sakit dada, dan satu lagi tahap yang kritikal ialah hilang deria rasa ini. Adakah mereka datang ke sekolah ataupun mereka ini terdedah kepada ataupun dalam ahli keluarga mereka ini dalam kumpulan PUI ataupun PUS dan sebagainya. Kita tak benarkan datang. Bila mereka datang ke sekolah, di pintu utama masuk ke sekolah itu disambut dengan pengimbas suhu badan. Tanya saya ucapkan kerana bilangan pengimbas suhu badan yang ada itu melebihi daripada yang diperlukan. Jangan buang, simpan. Ya. Dan sekarang ini jika ada perolehan baru ingin dilakukan untuk tujuan penggantian. Saya ulang balik, ada salah faham di sini. Jika ada penggantian bagi tujuan, jika ada perolehan bagi tujuan penggantian, pengimbas suhu badan ini jangan dibeli yang gun thermometer. Jangan beli yang dipegang itu, beli yang standing thermometer. Harganya dulu mahal, sekarang dah jadi murah. Dan itu lebih mudah untuk dikendalikan. Dan ada guru dahulu yang mempertikaikan kenapa mereka perlu mengambil suhu badan murid. Bukankah itu mendatangkan risiko kepada mereka juga? Apa jaminan pihak kementerian mereka ini dapat dilindungi? Kita jawab tidak. Tetapi itulah usaha yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan atau mematuhi SOP yang kita ada. Dan perkara ini kita lihat bahawa kehadiran murid ke sekolah ini, keputusan kementerian untuk membuat satu ketetapan murid kembali ke sekolah bukan perkara yang mudah, sangat sukar. Tak datang pun susah, datang pun susah, tak ada di sekolah pun susah juga. Tetapi kita terima hakikat bahawa kita tidak boleh simpan anak-anak kita, anak didik kita terus berada di rumah. Kita tidak boleh teruskan PDPR itu terus berlangsung di rumah, yang keberkesanannya ada banyak pihak pertikaikan. Ada orang mentafsir bahawa PDPR yang online itu adalah itu semata-mata. Dia terlupa bahawa ada PDPR yang offline, yang ada offsite. Yang online itu ada 3 syaratnya. Satu ialah murid dan guru itu ada internet connectivity-nya, ada talian internet untuk kedua-duanya. Yang kedua, guru dan murid itu ada perantinya. Tak kisahlah perantinya smartphone ke, ataupun tab ke, ataupun laptop, PC dan sebagainya. Yang ketiga, mereka lupa bahawa untuk PDPR yang online ini ialah pada real time. Real time itu ialah mereka boleh berhubung pada masa itu juga. Maksudnya menggunakan platform atau pelantar yang disediakan oleh KPM, sama ada Derima, Cikgu Tio, ataupun yang ada dalam pasaran Zoom, Google Meet dan sebagainya. Maksudnya boleh berhubung dari secara real time. Yang itu yang ditafsirkan oleh masyarakat dalam konteks yang terlalu rigid itu bila disebut PDPR. Memang betul lah, tak sampai 40% pelajar kita di seluruh negara yang memiliki peranti dan ada konektiviti internet. Tetapi kita lupa ada 2 lagi yang boleh dilaksanakan PDPR secara offline. Mereka mungkin ada peranti tetapi tidak ada internet. Kita boleh masukkan atau download lebih awal segala bentuk bahan yang nak diberikan kepada murid itu lebih awal kepada murid. Boleh diberikan tugasan melalui email dan sebagainya. Bila mereka ada keupayaan untuk mencapai internet itu, mereka boleh download dan sebagainya. Ada peranti tetapi bukan pada real time. Sekarang buku dalam bentuk buku teks dalam bentuk digital telah pun disebar luaskan dengan begitu banyak. Boleh menggunakan kaedah itu secara offline. Smartphone pun boleh digunakan sebagai kaedah offline. Dihantar melalui Telegram, WhatsApp dan apa saja aplikasi untuk komunikasi media sosial boleh digunakan. Tetapi ada satu lagi yang kita laksanakan secara offsite. Ini di kawasan-kawasan yang agak jauh, di kawasan pedalaman, bagi kawasan-kawasan yang dulu dilanda banjir, kita laksanakan di Dewan Community, di lapangan yang ada dibantu oleh guru ataupun tanpa dibantu oleh guru. Ada yang bukan guru juga membantu. Tapi menarik, di Kuala Lumpur ada yang menyewa bilik mesyuarat di hotel sebenarnya untuk mengadakan PDPR secara offsite ini. Itu bagi yang mampu.
jangan kita bercakap tentang yang mampu. Kita lihat kerencaman sekolah yang ada di Malaysia ini. Saya dah pergi seluruh negara. Kalau di Sabah tu semua PPD saya dah pergi. Kalau di Sarawak, saya ingat dah lebih 3/4 seluruh Sarawak itu saya pernah jejaki, pernah sampai. Kalau di Semenanjung tu hampir keseluruhannya saya telah pergi. Kalau saya masih ingat, lembaga peperiksaan memperkenalkan LP Score, pemeriksaan secara online pada tahun 2019, dan saya telah pergi melihat online marking ini pada tahun 1997 kali pertama di ETS di New Jersey, Amerika. Itu kali pertama saya lihat. Kemudian saya pergi ke Canada, Australia, New Zealand dan juga UK yang terakhir. Saya lihat online ini sangat mudah. Dan kenapa lembaga peperiksaan tidak bergerak ke arah itu? Dan saya berusaha sebanyak sedaya yang mungkin, sebanyak 10 juta peruntukan awal diberikan kepada saya untuk melaksanakan SPMU dan beberapa mata pelajaran tahun 2019 untuk online marking menggunakan nama LP Score. Dan rupanya takdir Allah, bila COVID-19 datang tahun ini, SPM 2020 100% menggunakan online marking. Dan sangat mudah, sangat tepat. Cikgu yang memeriksa mengatakan bahawa kalau siapa yang boleh gunakan Facebook menanda menggunakan LP Score tu lebih mudah daripada menggunakan Facebook. Sangat mudah, sangat tepat. Dan insyaAllah Wakil Menteri sangat seronok dengan keadaan itu, dan kita doakan segala-galanya akan berjalan dengan lancar. Saya bukan nak melihat itu sebenarnya, tapi saya nak melihat sekarang ini saya bergerak dari satu negeri ke satu negeri. Sehingga kan Datuk Dr. KPM bertanya pada saya, Datuk Azman okey ke? Saya tanya, okey itu maksudnya apa? Bergerak setiap hujung minggu, dan Pejabat Menteri pun tahu saya bergerak setiap hujung minggu. Pada saya, keseronokan bekerja itu menjadikan saya bertenaga. Dan 2-3 hari ini adalah tanya apa yang saya makan sehingga saya boleh bertenaga bergerak setiap hujung minggu, tanpa hujung minggu selama 9 minggu berturut-turut dah ni. Dan dulu semasa nak buka sekolah pada tahun lepas, 17 minggu berturut-turut. Kita diuji sebenarnya dengan satu ujian yang orang lain tak pernah lalui. Tak pernah orang lain diuji dengan ujian COVID-19 ini. Tanyalah sesiapa pun yang sebelum kita yang menjadi pengarah, ketua pengarah, menteri dan sebagainya. Tak pernah ada sesiapa pun berdepan dengan situasi yang seperti ini. Dan saya dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ialah pada 23 hari bulan Disember tahun 2019. Dan Januari 2020 telah bermula COVID-19. Dan menteri baru datang pada 10 hari bulan Mac 2020. Dan pada masa itu kita dah mula diuji dengan COVID-19. Rupanya Allah datangkan saya sebagai Timbalan Ketua Pengarah untuk menangani isu COVID ini sehinggalah sekarang. Itu saya kata, saya perlukan masa yang lebih panjang sebenarnya. Sebab selama ini saya menangani isu COVID-19, tapi ada banyak lagi perkara yang ada dalam fikiran saya ini yang belum saya selesaikan, berkaitan dengan bagaimana untuk melihat JPN, PPD dan pentadbir sekolah boleh cemerlang berada pada satu tahap yang semua orang boleh berbangga dengan kedudukan itu. PPD yang hebat, JPN yang cemerlang, yang itu ada dalam fikiran saya perancangannya. Tetapi saya tak tahu sempat ataupun tidak, wallahualam. Tapi saya berusaha ke arah itu sebenarnya. Dan apabila saya turun ke negeri, saya melihat bahawa kepuasan dan keseronokan berkongsi maklumat itu dia tidak sama seperti kita berbincang melalui Google Meet, melalui skrin dan sebagainya. Kita tak seronok. Tetapi apabila kita berada di lapangan, kita berasa sangat puas dan kita boleh bertanya pada masa itu. Dan yang negeri yang belum saya turun di Semenanjung ialah Selangor, KL dan Putrajaya. Kenapa saya tinggalkan? Sebab itu terlalu dekat dengan saya. Dia yang dekat itu saya kunjungi kemudian pada bila-bila masa. Jadi mudah untuk saya bergerak. Jadi saya selesaikan yang jauh dahulu. Bukan menafikan negeri-negeri yang dekat, tidak. Tapi saya ada strategi saya sendiri. Tapi melihat kepada apa yang berlaku ini, kehadiran COVID-19 ini menguji kita tentang banyak perkara. Melihat bagaimana, betul lah apa yang Allah kata bahawa
Ustaz mungkin lebih arif daripada saya. Ujian yang datang kepada kita itu sesuai dengan kemampuan orang itu untuk diuji. Saya melihat bahawa saya sedang diuji. Dan saya melihat juga Cik Yusof, Pemaimun dan Barisan Kepimpinan JPN Wilayah Persekutuan Persekutuan Labuan ini juga sedang diuji. Rakan-rakan yang ada di hadapan saya ini sedang diuji. Sebenarnya ujian itu datang untuk kita. Dan kita ialah orang yang mampu untuk menerima ujian itu. Dan kita insyaAllah mampu melaksanakan dan melunaskan segala perkara yang perlu diselesaikan bergantung pada tahap di mana kita berada sebenarnya. Saya yakin sangat itu. Dan kita tadi dalam perjalanan ke sini ada mesej yang sampai kepada saya berkaitan dengan mesyuarat PIBG. Kita akan sebenarnya dah siap draft surat itu. Tetapi apa statusnya sekarang? Jika nak diadakan di luar premis sekolah, pada saya okey. Yang kita tak benarkan ialah diadakan di dalam premis sekolah. Satu. Yang kedua, kehadiran orang kenamaan. Sebab terlalu banyak permintaan, saya tak tahu kenapa begitu ramai pemimpin masyarakat, ahli politik, orang kenamaan ingin menghadirkan diri mereka ke sekolah. Tak tahu. Mungkin agaknya, ya, ada pelbagai tafsiran. Kita pilihan raya makin dekat, itulah masa nak jumpa ibu bapa dan sebagainya. Tetapi kalau nak jumpa ibu bapa, boleh jumpa. Kalau nak jumpa, nak beri bantuan, silakan. Tetapi jemputlah pengetua atau guru besarnya, pergi ke pejabat mereka, sampaikan bantuan itu di pejabat mereka. Ataupun di luar kawasan sekolah, tak ada masalah. Jangan masuk kawasan sekolah. Sebab peraturan SOP yang kita sediakan itu, bukan KPM punya tau. KPM merangkanya bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa teknikal di MKN dan dibentangkan akhirnya dalam mesyuarat jawatan kuasa MKN Perdana Menteri. Akhirnya jadilah diwartalah itu sebagai satu SOP. Jadi bukan mudah untuk menghasilkannya. Sebab kita perlu memastikan bahawa murid yang datang ke sekolah itu keyakinan ibu bapa ni. Kita nak membeli keyakinan ibu bapa bukan perkara yang mudah. Saya bersyukur sangat apabila saya melihat kepada data yang ada kehadiran murid ke sekolah ni. Satu jumlah yang tinggi. Kalau kita lihat pada 18 hari bulan Mac tahun 1 hingga tahun 6, itu saya katakan lalu, keputusan yang cukup berat apabila Kementerian membuat keputusan pada 1 hari bulan Mac kita nak bawa murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 kembali ke sekolah. Banyak pihak tentang Kementerian, kenapa nak bawa? Kenapa masa sekarang nak bawa murid datang? Kenapa murid sekolah rendah yang pada usia begitu muda untuk dibawa datang ke sekolah lebih awal? Macam-macam isu timbul. Tapi kita bawa juga. Tetapi dengan restu KKM dan juga MKN. Kemudian kita bawa 8 hari bulan Mac, murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Sekarang jumlahnya melebihi 2.68 juta telah berada di sekolah. Dan peratus kehadiran pada 18, saya ambil 18 sebab semua sekolah kumpulan A dan sekolah kumpulan B bersekolah. Peratusnya ialah 94.18%. Keyakinan yang cukup tinggi ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Ini macam hari biasa sebelum adanya COVID-19. Itulah peratus kehadirannya. Keyakinan, nak beli keyakinan ini cukup sukar. Ya, saya pun berdepan dengan kesukaran. BPSS juga berdepan dengan kesukaran. Apabila ada sekumpulan ibu bapa dalam kaum yang tertentu memang mencabar kita, tidak mahu menghantar anak mereka ke sekolah. Mereka reserve. Saya pun ada cucu. 1 tahun 2, tahun 1 ada prasekolah, ada 3 play school termasuk play school. Anak-anak saya kata, ayah, kami tak nak hantar dulu anak ni ke sekolah yang prasekolah. It's okay, saya kata. Pantau dahulu. Adakah sekolah itu mematuhi the ready bunch? Adakah mematuhi SOP yang ditetapkan ataupun tidak? Seminggu mereka pantau, 2 minggu mereka pantau, lepas tu hantar. Alhamdulillah semuanya okey. Pada saya, untuk membeli keyakinan ini, seulang lagi, bukan perkara yang mudah. Kalau sudah sampai 94.18% kehadirannya begitu tinggi, maksudnya telah yakin. Itu yang pertama, saya punya premis saya. Yang kedua, mungkin ibu bapa yang berada di rumah
sudah tidak sanggup menjadi guru untuk anak-anak mereka. Itu dia. Di sekolah ni, cikgunya ada bidang-bidangnya, ada pengkhususannya. Tapi di rumah, ibu bapa, guru bagi segala mata pelajaran. Jadi bapa dah pening lah. Anak ni, dia macam sponge. Dia akan menyerap. Tetapi kadar serapannya berbeza-beza. Dia akan menyerap sebanyak mungkin, seboleh mungkin. Tapi ada ketikanya lambat menyerapnya. Analoginya begitu. Tetapi jangan kita punya expectation kita terlalu tinggi. Lihat kemampuan murid ataupun anak kita yang berbeza-beza. Lepas tu dah gelak lah, kata nak jadi cikgu rupanya sukar. Ya, doktor nak jadi guru sukar. Di rumah saya tu ada accountant nak jadi guru pun sukar. Allah takdirkan kepada saya lah. Sebenarnya saya nak kongsi perkara ini sebab ada isu sebenarnya, Encik Yusof. Dahulu apabila kita membuka sekolah, murid pelajar tingkatan 5 datang ke sekolah dan tingkatan 6 datang ke sekolah 24 hari bulan mereka datang 20 hari bulan Januari, 20 Januari. Apabila mereka datang ke sekolah, kita tawarkan sekolah yang ingin mengadakan kelas tambahan, sila datang. Tetapi dengan 4 syarat. Yang pertama, ibu bapa izinkan kelas tambahan itu diadakan untuk anak-anak mereka. Yang kedua, mematuhi SOP sepenuhnya. Maksudnya kalau ada sesi petang, mereka tak balik berada di sekolah. Sebab bila balik, dia akan terdedah kepada keadaan-keadaan yang boleh dijangkiti dan sebagainya. Dan yang ketiga, anak itu sendiri rela untuk menghadiri kelas tambahan. Yang keempat ini, guru boleh melaksanakannya dengan rela dan tanpa paksa. Isu yang keempat inilah saya dihujani dengan banyak mesej daripada Persatuan dan Kesatuan Guru. Kenapa cikgu yang telah mengajar sesi pagi perlu datang lagi sesi petang untuk kelas tambahan? Kenapa Kementerian benarkan kelas tambahan diadakan pada hari Sabtu dan hari Ahad, padahal SPM tinggal sebulan saja lagi? Saya hilang sabar sedikit ketika itu apabila ada soalan yang ketiga ditanyakan. Mengapa guru perlu menghantar buku teks dari sekolah A ke sekolah B? Sebab ada lebihan kan, nak dihantar ke sekolah-sekolah dengan kenderaan sendiri. Saya bercakap dengan Setiausaha Agung persatuan itu. Saya tak sebutkan nama persatuannya. Saya sebut nama dia, berikan saya. Masa itu saya ada mesyuarat jawatankuasa COVID-19 di Melaka. Saya cakap, you jangan bercakap, biar saya yang cakap. 5 minit saja saya perlukan. Saya terangkan 4 perkara untuk adakan kelas tambahan. Cikgu itu kalau tak mahu adakan kelas tambahan, tak apa. Kita akan cari guru yang mahu mengadakan. Cikgu yang tak mahu menghantar buku teks itu ke sekolah, dari sekolah A ke sekolah B, tak apa. Cikgu lain kita akan cari untuk menghantarkannya. Saya pesan pada dia, kalau nak berjuang bagi pihak guru, tolonglah adil. Berjuanglah kalau ada 10 orang guru. Berjuanglah untuk 9 orang guru. Bukan berjuang untuk 1 orang guru ini. 1 orang guru ini mungkin dalam kategori yang tak berapa nak rajin. Saya tak guna perkataan malas, tapi kumpulan itulah maksudnya. Jadi kalau begitu keadaannya, saya kata tak perlu ajar, tak perlu hadir. Kalau pengetua telah berbincang dengan guru yang ada di sekolah dan guru ni rasa tak mahu mengadakan kelas tambahan, it's okay. Pentadbir sekolah carilah guru yang mahu mengadakannya. Tapi saya cakap dengan dia, satu yang saya belajar, diajar oleh datuk saya, diajar oleh ustaz saya ialah kita buat baik, Allah balas baik. Kita didik anak orang dengan baik, dengan ikhlas. Kita ajar anak orang dengan baik, dengan ikhlas. InsyaAllah Allah datangkan cikgu yang baik untuk ajar anak kita dan untuk ajar cucu kita untuk mencipta kejayaan. Sebab kita ajar anak orang untuk mencapai kejayaan. Dan saya yakin tu, kita buat dengan ikhlas, Allah akan datangkan guru yang baik untuk anak dan cucu kita. Dia kata, bukan macam tu Datuk, dia sebenarnya 4 garis panduan gini-gini. No, mudah saja. Kalau tak nak, tak apa. Saya kata, dia terus diam. Pada saya itu saja. Kalau tak nak, tak apa. Dan hukum dan sifir Allah tu mudah. Kita buat baik, dia balas baik.
Itu saja. Tetapi saya nak kongsi di sini lah. Saya harap sampaikan pesan berguru kita, berilah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab saya melihat apa yang ada di Labuan ini, kalau saya undur balik ke belakang, kalau kita lihat kes COVID-19 yang ada di seluruh negara, ialah 7,000 sebenarnya pada 18 bulan. Tepat 7,000. 7,000 kes kumulatif di seluruh negara, dan 3,946 telah sembuh, dan 3,042 belum sembuh, dan kematian 12 orang. Kematian ini tidak ada yang melibatkan pelajar sekolah, kumpulan AKP dan juga guru dan juga AKP. Manakala di Labuan, latas yang diberikan kepada saya pada 18 hari bulan, secara kumulatifnya 48 yang positif COVID-19, 464 PUI dan 0 kematian. Dan data yang terkini yang baru dilaporkan pada 18 hari bulan ialah 18 yang positif dan 18 dalam kelompok yang positif ini, 18 ialah murid, 28 ialah guru dan AKP. PUI yang aktif ialah 144 bagi murid dan 9 AKP guru. Jadi jumlah yang kecil. Jadi kita bersyukur tidak ada kematian yang melibatkan COVID-19 di Labuan berdasarkan data yang ada pada saya. Dan saya melihat ini satu kejayaan kita menangani COVID-19, dan kita perlu bersedia. Sekarang murid tahun 1, tahun 6 telah berada di sekolah. Nanti saya akan ulas apa yang Puan Maimun sebutkan tadi. Tapi perlu kita lihat dalam senario yang lebih luas sebelum saya ulas yang itu. Saya tak tahu sampai berapa kita perlu berada di sini. Saya okey je, sebab saya boleh nak berkongsi banyak maklumat sebenarnya. Izinkan saya untuk menyentuh beberapa perkara yang lain yang Wabi Menteri lalu sebutkan kepada saya dan minta disampaikan kepada pengarah negeri dan pentadbir dan pegawai di peringkat negeri. Yang pertama berkaitan dengan, tadi saya dah sebut tentang kehadiran ke sekolah ini bukan keputusan yang mudah. Ramai orang kritik, tetapi kita laksanakan juga sebab kita dapat nasihat yang cukup jelas daripada KKM dan juga MKN. Dan kita perlu bersedia sebenarnya pada 5 hari bulan nanti untuk menerima satu jumlah yang lebih besar. Kita ada lebih 5 juta pelajar sekolah sepenuhnya di seluruh negara. 2.68 juta telah kembali ke sekolah. Dan yang akan datang ini tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan 5 lah keseluruhannya. Tahun 2021 ini bakinya akan kembali ke sekolah dan kita perlu bersedia. Di sini tadi ada 9 sekolah menengah. Mohon kesiapsiagaan untuk keperluan menerima mereka kembali ke sekolah perlu dilakukan. Saya sangat kagum dengan usaha yang dilakukan. Saya suka Singki ni. Saya dalam poket saya memang saya akan bawa hand sanitizer ni ke mana saja saya pergi. Ada hand sanitizer. Saya refill dari semasa ke semasa gunakan. Tetapi menantu saya, dua doktor ni, dulu bila jadi menantu saya jadi hairan sangat. Kenapa saya tak kali dalam sejam 2 jam basuh tangan, sabun. Sejam 2 jam sabun tangan. Rupanya doktor ini telah diajar begitu rupa. Mereka perlu basuh tangan dengan kerap dan menggunakan sabun. Sabun itulah yang terbaik. Dia bukan hand sanitizer, bukan pensanitasi tangan. Sabun tu yang baik. Dan kalau boleh, dia selalu pesan, ayah, tukar kepala paip ni lah ya. Bukan kepala paip yang macam ni. Kepala paip yang kita boleh tolak dengan siku ni. Saya pun tukar lah dekat rumah tu. Jadi siku ni tak mungkin sampai ke mulut, hidung, tak mungkin sampai ke telinga. Tapi kalau tangan ini boleh sampai ke mulut, hidung, mata. Ya. Jadi dia selalu sabun tangan. Jadi sabun itu yang paling baik. Kalau satu sekolah ada 20 Singki. tak perlu beli hand sanitizer sebenarnya. Hand sanitizer letak di kelas saja jika ada keperluan saja. Untuk kegunaan itu. Jadi tahniah atas usaha yang dilakukan. Dan ada orang bertanya, yang mana lebih baik? Sabun yang liquid ke atau sabun buku tu? Ini ikut kemampuan. Dua-duanya baik, ya. Ikut jenis lah, ada antiseptik ataupun tidak. Ada sekolah yang membeli sabun buku ni dalam bentuk yang ketul itu dalam jumlah yang banyak.
mereka gunakan sebab virus COVID-19 ini dia dalam bentuk protein. Bila kena sabun saja ataupun liquid yang seperti itu akan cair. Ada sekolah yang kreatif, dia letakkan dalam netting, dia macam bunga telur tu, digantungkan dekat kepala pipe, letak sabun buku, jadi gosok tangan kat situ ada sabun. Jadi tak adalah buku sabun itu akan mengembang dan cepat rosak. Itu nak jimat. Tapi kalau mampu untuk beli liquid, sabun yang bentuk liquid pun okey juga. Jadi keadaan ini sabun tangan, sabun dan basuh di sini itu yang terbaik di samping pensanitasi tangan ataupun hand sanitizer. Tadi disentuh, ini berkaitan dengan pembukaan sekolah bagi sekolah menengah ni, perlu bersedia betul-betul dengan yang pertama tadi ialah termometer lah, ya, pengimbas suhu badan, sediakan secukupnya, mengikut nisbah yang telah ditetapkan dahulu seperti tahun lepas juga. Dan jangan lupa beli hand sanitizer dan pencuci sabun pencuci tangan dan sebagainya. Jangan lupa juga beli pelitup separuh muka ataupun face mask ini untuk reserve jika ada keperluan murid yang bergejala ataupun murid yang tidak membawanya. Dan belilah cecair-cecair pencuci, antiseptik dan sebagainya bagi kita gunakan di pekerja-pekerja sekolah untuk walaupun sepatutnya mereka beli. Tapi kita kadang-kadang perlu juga mengelap meja, mengelap tombol pintu, pemegang rel tangan dan sebagainya yang perlu kita lap menggunakan antiseptik dan sebagainya. Beli, ambillah mana-mana peruntukan yang ada. SWA boleh guna, PCG boleh kita gunakan. Kalau tidak, gunakan pindah peruntukan daripada peruntukan yang lain, dibenarkan untuk gunakan kaedah itu. Dan apabila dah digunakan, boleh di top up semula, maklumkan kepada bahagian kewangan melalui kaedah dan prosedur yang betul, dan dia akan di top up semula. Ini keputusan kementerian. Ya, tapi jangan beli yang baru kalau yang lama tu masih ada. Ini untuk penggantian bagi penggantian pengimbas suhu badan lah. Yang lain itu sebab sifatnya dia habis kan, pakai dan habis, dan yang itu boleh dibeli. Kemudian ada orang bertanya kepada saya berkaitan dengan guru. Labuan ini ialah PKP pemulihan. Sebenarnya sudah sangat okey, sangat okey, ya. Orang bertanya, masih adakah boleh BDR? Guru, boleh BDR ke? Jawapannya, boleh. Jika dikategorikan dalam 13 jenis penyakit ini yang berisiko tinggi ini, ya. Asma yang kronik, sakit jantung, kencing manis, jangkitan paru-paru, darah tinggi, ya. Kanser, kegemukan yang teruk, tidak menyentuh mana-mana pihak yang berada di sini. Kanser, kegemukan yang kencing manis, sakit yang berkaitan dengan hati tapi bukan sakit hati, itu tak terkategori yang berisiko tinggi. Imuniti badan yang rendah, jangan salah faham, ya. Kalau badan cikgu tu kurus kering, kurus kering, kurus lah, sangat kurus, dia bukan imuniti badan yang rendah. Kadang-kadang yang badan berisi sikit pun imuniti badan yang rendah. Kalau selalu kena penyakit, itu dikategorikan imuniti badan yang rendah. Kemudian penyakit paru-paru, sakit buah pinggang, sakit jantung, stroke, dan warga tua. Warga tua ni patut tak cakap kuat-kuat. Warga tua ni kena cakap perlahan. Warga tua yang melebihi 60 tahun. Ada di sekolah agama, ada sekolah kebangsaan, guru kontrak yang melebihi usia 60 tahun. Yang ini mereka boleh BDR atas kebenaran pengetua atau ketua jabatan mereka, pengetua ataupun guru besar, tetapi bukan kuasa mutlak. Saya reserve dulu. Dibenarkan oleh pengetua dan guru besar jika guru itu mendatangkan satu surat atau dokumen daripada doktor yang mengatakan bahawa mereka ini memang dalam kategori berisiko tinggi, boleh tidak hadir dan boleh buat BDR. Ataupun penggiliran masih dibenarkan, tapi penggiliran ini biarlah adil sifatnya. Penggiliran antara suami dan isteri. Jika anak ada dalam kategori yang berusia 12 tahun ke bawah, anak yang cacat, betul kan? Cacat dan perlu pengawasan yang secara berterusan. Bergilir ini, suami dan isteri bekerja, tetapi ada masanya suami yang jaga anak, ada ketikanya isteri jaga anak. Kalau isterinya seorang guru, tidak bermakna isterinya saja yang perlu bergilir duduk kat rumah. Itu bukan bergilir.
itu bukan bergilir namanya. Kalau sepanjang hari itu, sepanjang minggu itu, atau sepanjang bulan itu isteri saja berada di rumah, itu bukan bergilir. Bukan penggiliran dalam tafsiran yang dikeluarkan oleh JPA. Ya, yang 5 hari bulan, saya lupa tarikh. Ada surat edaran yang dikeluarkan oleh JPA. Penggiliran ini ialah penggiliran. Ada mungkin yang disebabkan anak yang faktor-faktor tadilah, yang ada anak berusia 12 tahun ke bawah, tak ada yang nak menjaganya, anak yang cacat dan perlukan pengawasan yang berterusan, boleh. Tetapi bergilir, ada ketikanya suami datang kerja, ada ketikanya isteri datang bekerja, walaupun mereka pasangannya itu bekerja dengan syarikat swasta, ya, jadi boleh. Tapi perlu teliti dan berhati-hatilah mengalihkan kes ataupun hal yang seperti ini. Jadi dalam keadaan ini, InsyaAllah 50 kita telah kenal pasti dalam 13 jenis penyakit ini, kita telah kenal pasti 55,547 orang guru di seluruh negara, di seluruh negara dalam kategori yang berisiko tinggi. Dan kita telah mulakan pun, serada namanya ada pada saya, kita dah berikan pada Mosti untuk diberikan vaksin COVID-19 lebih awal. Sinovac. Di Labuan ini, di sekolah menengah, dalam senarai saya ada 65 guru yang dalam kategori berisiko tinggi sekolah menengah, dan sekolah rendah ada 107. Yang ini kita akan berikan lebih awal suntikan vaksin COVID-19, dan memang dah diluluskan oleh Mosti pun untuk tujuan ini. Jadi kita harap mereka dapat lebih cepatlah. Kita nak bantu mereka untuk menangani. Sebenarnya saya tengok di KLIA hari ini banyak flight lah, dan mungkin dah bertambah penerbangan dan boleh bergerak dengan agak bebas, bukan bebas, tapi masih ada kawalan lagi. Tapi dalam keadaan ini kita lihat satu yang perkembangan yang baik lah. Kemudian pembukaan sekolah saya dah sebut tadi, isu di bilik darjah. Saya kaitkan terus dengan apa yang Pak Mamun sebutkan tadi. Bilik darjah ni, saya pergi ke Sabah 2 minggu yang lepas, di Papar, sebuah sekolah Putatan atau Papar, bukan, ada, saya lupa nama sekolah tu. Pengetuanya maklumkan bahawa saya tanya, soalan saya mudah aja. Esok pun saya akan lihat juga perkara ini. Berapa bilangan murid dalam satu kelas? Dia kata, dia beritahulah angka-angkanya. Paling kurang berapa ramai? 25. Paling tinggi berapa ramai dalam satu kelas? Dia kata 40. Berapa B kelas itu? Berapa keluasan kelas itu? 3B. Saya dah pergi beratus buah sekolah. Dia letak 40 murid dalam kelas itu. Dia kata, saya tanya penjarakan fizikalnya macam mana? Muat, Datuk, dia kata, memang kami dah ukur. Okay. Saya pun tertanya-tanya 3B dia itu besar mana? Saya kata, boleh tak kita bawa pita pengukur tape ke dalam bilik darjah itu? Dan saya masuk dalam bilik darjah itu, dan saya lihat susunannya biasa. Dia bukannya zigzag, ya, bukan bersilang dan sebagainya. Dalam hati saya terdetik, yang ini memang tak menepati piawai. Sebab itu tadi dimaklumkan bahawa KKM, PKD dan sebagainya datang ke sekolah. Di Semenanjung bukan itu saja yang datang, polis pun masuk dalam bilik darjah melihat pematuhan SOP ini. Dan bila saya ukur, saya letakkan 3 pegawai yang saiznya saiz murid sekolah menengah, saya pergi sekolah menengah, memang tak menepati penjarakan fizikal 1 meter dan lebih. Dan saya jelaskan, yang ini kalau datang PKD untuk membuat semakan, confirm tak lepas. Tapi saya dah ukur, dia kata. Tak, saya ukur tidak. Cikgu ukur macam mana saya tak tahu, tapi saya ukur tidak. Dan saya buktikan, saya bawa ke belakang pun memang tak boleh juga. Dia dah keluarkan semua perabot. 40 orang tak mungkin. Bagi murid sekolah rendah, dia boleh pergi kepada 35. Tengok 3B yang betul lah, 34, 35, maksimum 36 tu dah besar bagi sekolah rendah. Sekolah menengah tak mungkin. Jadi bagaimana nak selesaikan isu itu bagi berlebihan murid itu? Bagi menyelesaikan isu ini, ada tak berapa kelas yang ada? Di sekolah itu ada 4 kelas yang muridnya lebih 40. Maksudnya, kalau kita letakkan 34 sekolah menengah, saya tak boleh letakkan angka sebab formulanya mudah saja.
Pemulanya mudah saja. Kita ukur penjarakan fizikal ini 1 meter, itu je. Kiri, kanan, depan, belakang 1 meter, okey lah tu. Kalau Encik Sawal menguruskan peperiksaan, dia 1.5 meter kan? Itulah depan, belakang, kiri, kanan. Tapi untuk bilik darjah bagi PDP 1 meter dan lebih. Jika itu dapat dilakukan, letaklah seramai mungkin pun. Mungkin saiz itu besar. Saya pergi ke sekolah asrama penuh yang bangunan lama ni, sekolah Star Ipoh, sekolah MCKK saya pergi, memang bilik darjahnya besar. Dia boleh letak 40 orang. Itu zaman British tu. Bilik darjah zaman British, besar. Jadi, angka saya tak boleh letakkan, tetapi jarak itu formulanya. Kalau boleh dikira kiri, kanan, depan, belakangnya 1 meter, yes, itulah formula dia. Tetapi jika ada lebih, kalau nak menyelesaikan isu tadi, kalau sekolah Saint Anne itu untuk menyelesaikan isu ini, dia ada berapa kelas? Tahun dia dua. Maksudnya? Tahun 1, 2, tahun 2, 2 Oh, okey. Kalau dia ada 4 atau 5 kelas, bagi setiap tahun tu senang sikit. Kita keluarkan 6, 8 orang ke, ataupun 6 orang, kita gabungkan 4 kelas itu, dia boleh jadi satu kelas yang lain. Dan yang bagaimana kita nak menyusun atur guru yang mengajar ni, yang kita boleh buat penjajaran kurikulum dan boleh sesuaikan kaedah pengajaran itu. Ada banyak kaedah yang boleh kita laksanakan. Tapi pada jumlah yang sebegitu rupa, nak pecahkan mungkin sukar. Jadi kita lihat penyelesaian itu, apakah pilihan yang terbaik. Sebab sekolah ialah lebih tahu macam mana nak selesaikan isu ni. Antara yang saya fikir, ada tak bilik lain yang boleh kita pindahkan murid yang ramai ini ke bilik-bilik lain yang dua perkara. Pencahayaannya cukup, peredaran udaranya okey, kita pindahkan ke bilik yang lain. Kalau ada. Sebab dia lebihnya, ada dua kelas saja kan? Dia boleh muat maksimum itu. Pada saya lah, dia mungkin 34, mungkin itulah maksimumnya. Maksudnya 34 ada 6 orang lagi. 6 kalau ada 2 kelas, 12 orang. Di mana nak letakkan 12 orang ini? Yang ini perlu dilihat. Takkan tak dibenarkan murid itu datang ke sekolah. Jadi perlu dilihat penyelesaian yang terbaik. Saya melihat kalau ada dewan atau bilik mesyuarat yang lain yang boleh kita convertkan yang saiznya lebih besar. Tapi 40 memang tak mungkin. Saya lihat di Sabah, apa yang mereka lakukan, dia letak di luar kelas. Sangatlah tak mungkin. Dia letakkan, dia letakkan koridor. Saya kata, yang kalau saya jadi ibu dan ayah kepada anak yang letakkan di luar tu, saya akan rasa kecil hati. Kenapa anak saya letak di luar? Kenapa anak orang di dalam? Tak dapat kipas pula tu. Cahaya memang terik lah. Kan? Jadi nanti kita akan lihat isu itu ya. Kemudian itu ialah penjarakan fizikal. Sebab apabila PKD dan KDN juga boleh masuk ke sekolah, mereka akan lihat itu. Penjarakan fizikal dan pematuhan SOP dan sebagainya. Kemudian yang kelas kafa tadi tu, kelas agama. Yang di sini panggil serai ya, serai. Sebenarnya kita dah pun berbincang, dah 3 kali berbincang dengan YB Menteri berkaitan perkara ini. JAKIM akan keluarkan, sebenarnya mereka tidak ada lagi SOP berkaitan dengan pengendalian sekolah agama ini. Mereka gunakan yang kita punya, yang kementerian punya. Tetapi ada 5,400 buah sekolah agama yang beroperasi di seluruh negara, pada sebelah petang. 5,400 lebih. Dan 2,300 kalau tak silap saya menggunakan premis KPM. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Okey. Sekarang ini isunya perlu dibuat satu SOP yang prosesnya sama. Bincang dengan KKM, bawa kepada MKN dan diluluskan. Siapa nak bawa SOP ni? Yang bawa SOP itu ialah JAKIM, Jabatan Perdana Menteri yang perlu bawa. Sebab mereka yang mengoperasikan sekolah agama ini. Dan sebenarnya 2 hari mereka telah berbengkel. Dan mereka tak bentangkan pada saya lagi. Belum bincang dengan KKM. InsyaAllah ada satu SOP berkaitan dengan pengendalian sekolah agama ini. Kalau di sekolah kebangsaan yang dijadikan sekolah agama pada sebelah petangnya, yang tu ada sedikit
grey area. Grey areanya ialah murid yang di sesi pagi ni, okey, dia akan bersekolah di sekolah petang, Kafah. Di sana di sebenarnya sekolah kelas agama Nafatul Ain lah, Kafah. Di antara itu, mereka ni murid siapa? Sekolah agama dia bermula pada pukul 2.30 kan? 2.30 petang. 2.30, sama lah sebenarnya. Antara pukul 12, kalau baliknya pukul 12 atau 12.30 murid ini, 12.30 sehingga 2.30 tu milik siapa murid ini? SOP mana yang dia nak pakai? Di mana dia nak makan? Di mana dia nak tukar pakaian? Ya, ini KPM perlu lihat. Jadi akan ada annex tambahan untuk tujuan itu. Jadi dalam hal ini, tengok, kita melihat begitu halus sifatnya SOP itu, dan tak mudah Cik Yusof untuk kita teliti perkara ini. Dan insyaAllah dalam masa terdekat akan keluar garis panduan yang berkaitan dengan kelas kafah ini. Dan kalau di sini serai, saya melihat perkara ini perkara yang serius. Dawabi Menteri melihat juga perkara yang serius. Terus terang saya maklumkan dalam majlis ini bukan perkara yang sulit pun. Kita ada 14 kluster di bawah Kementerian Pendidikan. 14 kluster di bawah Kementerian Pendidikan yang diisytiharkan oleh MKN. Sebab tu saya kata bukan rahsia, kan? Ada 14 kluster. Tetapi tidak ada satu pun, tahniah kepada pengetua dan guru besar yang ada di sini, tahniah kepada JPN, tahniah kepada rakan-rakan yang ada di JPN Labuan ini. Tidak ada satu pun kluster dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Tetapi ada 5 kluster yang melibatkan sekolah agama. Tadi apabila Cik Yusof sebut yang 2 pelajar yang positif itu, dia bersekolah. Sebab tu Wabi Menteri akan keluarkan arahan dan BPSS perlu pick up benda ni berkaitan dengan mapping. Di mana budak ini berada, di sekolah mana dan sebagainya. Sebab sekolah serai ni, kalau di sini serai, mereka ini mungkin dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Sekolah serainya sekolah A, sekolah D, kan? Jadi jangkitan itu mungkin berlaku di situ, dibawa ke sekolah kebangsaan. Okey, tetapi yang saya sebutkan 5 isu yang melibatkan sekolah agama ini, nawaitu tu baik. Ini berlaku semasa pelajar tingkatan 5 bersiap kembali ke sekolah. Ada beberapa kluster yang wujud, termasuk di Kelantan, di Perak dan sebagainya. Bagi murid yang tinggal di asrama, selepas 14 hari, 10 hingga 14 hari berada di asrama, kalau asrama itu asrama penuh, 100% tinggal di asrama sekolah harian ni, dia sebenarnya berada dalam gelembung yang selamat sebenarnya. Bubble yang safe bubble untuk mereka. Yang mendatangkan masalah kepada mereka, nanti sekolah sains itu isunya. Kalau mereka telah berada di sekolah itu selama 14 hari, mereka dalam keadaan yang cukup selamat macam adik-beradik lah. Tetapi yang boleh mendatangkan masalah COVID-19 kepada mereka ialah guru yang mengajar mereka, pentadbir sekolah yang datang ulang alik, pekerja yang 3 kumpulan pekerja ni, pengawal keselamatan, kebersihan, tempat makan. Yang ini boleh mendatangkan. Di dalam keadaan ini perlu ada peristiharan tahap kesihatan dalam kalangan warga sekolah itu. Apabila datang ke sekolah, isytihar adakah mereka ini dalam kategori yang bergejala atau kontak rapat kepada PUI, PUS dan sebagainya. Perlu ada perisytiharan untuk itu. Jadi perkara-perkara begini perlu dilakukan dan perlu kita lihat dengan teliti supaya kita dapat mengelakkan berlakunya keadaan yang sebegini rupa. Jadi isu berkaitan dengan sekolah agama ini, insyaAllah Selasa dan minggu depan atau minggu lagi satu akan ada garis panduan ini. Kita akan patuhi garis panduan ini supaya keadaan ini dapat kita elakkan. Sebab mereka ni dalam keadaan yang apa kita kata bercampur, dan bercampurnya mereka ini dalam keadaan yang sangat serencam, tak tahu dari mana. Jika berlaku COVID-19 dalam satu daripada mereka ni, kita tak tahu di puncanya di mana. Nak buat contact tracing tu sukar. Sebab itu kalau berlaku kes positif COVID-19, 2 perkara yang dilakukan oleh PKD. Satu ialah mereka akan lakukan kajian penilaian risiko. Apa risiko bagi seluruh sekolah itu. Yang kedua, kontak rapat, analisis kontak rapat. Sebab itu PKD akan buat keputusan. Ini perkara dasar ya, yang memutuskan sama ada kelas ditutup, floor, lantai itu
yang ada di floor itu ditutup, atau blok itu ditutup, atau seluruh sekolah itu ditutup, bukan atas kuasa kita, tapi kuasa PKD ataupun Kementerian Kesihatan. Tetapi jika mereka mengatakan tidak perlu ditutup, ni tolong faham betul-betul mereka tak keluarkan apa-apa kenyataan tak perlu ditutup. Tetapi kita lihat bahawa guru yang berada di sekolah itu, contohnya yang berlaku di Subang Jaya, 39 orang guru, penolong kanannya positif COVID-19. 39 gurunya, tak silap saya 39, angkanya terlupa, 39 atau 35 perlu pergi buat swab test dan kuarantin, self kuarantin. Yang ada guru yang nak mengajar ini 9 orang. Yang ini ialah isu pengoperasian. Itu di bawah kuasa pengarah untuk membuat keputusan tutup ataupun tidak. Ya, dan kita minta kalau sekolah itu ada banyak pintunya, bukalah semua pintu. Ini satu isu juga ni. Ada sekolah tak nak buka banyak pintu dia. Pintu di sebelah belakang, di sisi kanan dan sebagainya. Saya selalu beri contoh sekolah SK Setiawangsa, sebab saya biasa dengan sekolah itu. Ada 4 pintu. Tapi bayangkanlah sekolah itu tahun 1 saja ada 12 kelas. Hampir setiap tahun dia ada 10 hingga 12 kelas. Bayangkan murid yang berapa ramai. Dan dia terpaksa mesti buka ke 4 pintu. Meru ada 3,000 lebih murid di sekolah itu. 3,000 lebih satu sekolah. Jadi dia mesti buka pintunya semuanya. Tapi dia bijak. Pintu 1 ni tahun berapa? Pintu 2 tahun berapa? Pintu 3 tahun berapa? Pintu 4 tahun. Ibu bapa dah tahu. Komunikasi dengan ibu bapa perlu diadakan dalam konteks ini. Jadi itulah kami di Kementerian tak boleh menyelesaikan semua isu di sekolah. Tetapi orang yang berada di JPN, orang yang berada di PPD, kalau di Semenanjung dan pentadbir sekolah, dia lebih tahu dan arif tentang ini. Puan Cikgu Dayang, Sarifah, ya, perkara ini perlu dilihat secara menyeluruh lah. Tapi nampak okey kan? Tak ada isu yang besar yang dihadapi di Labuan ini. Tetapi apa pun kita perlu bersedia dengan pelbagai kemungkinan. Kita kalau boleh tak nak tarik murid ini kembali balik ke rumah. Tak nak. Kita tak nak. Kita nak mereka terus berada di sekolah. Kalau pattern kehadiran di Labuan ini yang nampak sangat okey pada 18 hari bulan yang baru ini di Labuan. Okey, kalau pada saya 18 hari bulan Mac, Labuan 91.55 dan kehadiran di peringkat kebangsaan ialah 94.18. Pada makna tak jauh lah. Tetapi kalau dirankkan dari 16 buah negeri ini, nombor 15 lah. Tetapi saya dah bincang dengan Encik Yusof. Saya bimbang ada kesilapan dalam pengiraan murid kuarantin itu. Dikira tak ada. Dikira sebagai tidak hadir. Sebab negeri yang mengekalkan 95 ke atas ni, Kedah, selalu Johor, Kelantan, Melaka dan sebagainya, melebihi macam Kedah pada 18 hari bulan tu 96.69, tinggi sekolah rendah. Itu dah macam biasa tu. Jadi tak apa, jangan risau. Kita cuba lihat balik dalam APDM bagaimana pengiraan ini dilakukan dan sebabkan tafsiran tadi itulah ya? Itu 17 eh? 18 16? 89.75 18-19? sekolah rendah. Ya, sekolah rendah. Itu data, tengok tu, data hari Khamis. 18 Mac tak tahu. Ya, hari itu ada masalah APDM hari itu. Oh ya ke? Seluruh negara. Iya. Oh, tapi yang ni dah dibetulkan lah kot. Yang pada saya ni 18 Mac ni. Sudah okey. Itu Ya, ni. yang laporan terbaru tu. Ini yang terbaru ni. Ya. Yang pada saya ni 18 Mac ni 91.55. Oh, Hari tu kita tak dapat masuk EBD Ah, kan? ya. Okey. Sekolah menengah ni cabaran dia lain, penyuraian. Saya nak sebut di sini juga. Sorry lah, ambil masa yang panjang, tak apa kan. Isu sekolah rendah ni ialah ketidakpatuhan ibu bapa. Disiplin ibu bapa datang untuk ambil anak dan kes penyuraian ini. Tetapi sekolah menengah nanti lain senarionya.
murid-murid tu yang kadang-kadang bila keluar sekolah itu, dia naik kenderaan dia sendiri, naik kereta, naik motosikal, naik basikal dan sebagainya, ada jalan kaki. Dia tak nak balik dahulu dia jumpa kawan dia. Masa itulah penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka tak berlaku. Jadi yang ini perlu dilihat, dibincangkan dan diteliti dengan berhati-hatilah. Tadi Pemama sebut tentang pelitup separuh muka ini. Pelitup separuh muka ini, kalau dalam SOP yang lama digalakkan, sekarang ni dimestikan pakai semasa di dalam bilik PDP. Pakai dalam kawasan murid itu, dalam kelompok yang ramai, mesti pakai. Sebab ini daripada mulut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dia kata kalau kita pakai pelitup muka dengan cara yang betul dan sebagainya, 65 hingga 70% penularan COVID-19 itu takkan kita berada pada kita lah, sebab kita menutup ruang ini. Okay, 60 hingga 70%. Kalau kita selalu cuci tangan, dia ada peratus yang lain juga. Kalau penjarakan fizikal, dia ada peratusnya. Jadi kalau kita budayakan normal yang baru, normal baru ini, insyaAllah kita dapat hindari. Itu usaha, tapi ketentuan itu ialah daripada Allah. Alright, saya dah sampai ke penghujung. Kalau ada perkara yang saya tak sentuh lagi tak? Berkaitan dengan kelas kafah, jumlah murid daji, nanti saya akan lihat senario sekolah ini, dan saya rasa saya dah sentuh keseluruhan. Dan saya harap sangat agar sebenarnya kita akan berkongsi. Saya akan berkongsi dengan semasa berada di lapangan, iaitu real situasi. Kita akan lihat perkara-perkara ini lebih dekat lagi. Ya, saya rasa itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada gurau senda yang tak kena tu, saya juga mohon maaf. Tapi kedatangan saya pada kali ini untuk bersama-sama dengan rakan-rakan di JPN Labuan untuk bersama-sama melihat pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam keadaan segala-galanya, kalau boleh dalam keadaan yang cukup baik, cukup yakin rupa anak-anak dan murid yang sihat saja yang datang, dan PDP itu berlangsung dengan cukup lancar. Dan murid kita, yang kebimbangan saya lah, murid tingkatan 5 pada tahun ini ialah murid yang paling malang sebenarnya. Sebab tingkatan 4 mereka tak selesai kurikulum itu. Tingkatan 5 belum lagi bermula secara rasminya bersemuka, walaupun ada PDPR. Tapi perkara itu juga perlu diambil perhatian dalam perancangan penjajaran kurikulum dan sebagainya. Mereka menggunakan sukatan pelajaran yang baru. Format kertas soalan mereka ialah format yang baru. Ya. Saya nak menyentuh sedikit tentang SPM. 2-3 minit je. Tanya kepada SPM Labuan, SPP Labuan telah menguruskan perasaan SPM yang memang cukup semua orang kritik kenapa mesti adakan peperiksaan juga dan sebagainya, tapi kita tidak ada pilihan. Kita tidak boleh pertemukan dua kohort pelajar ini pada satu masa, dan kita tak boleh juga menangguh peperiksaan ini. Ini akan menjejaskan kemasukan mereka ke universiti dan sebagainya, dan kita perlu adakan, dan alhamdulillah kehadiran sangat tinggi, dan hanya saya terlupa angka tepat, tapi tak sampai 4,000 rasanya yang akan menduduki SPM bagi penjadualan semula. Di Labuan saya tak pasti ada ke? Ada, tapi tak ramai kan? Ramai setakat ni dalam 57 orang. 57 orang mereka akan mendudukinya, dan akan dimaklumkan kaedah bagaimana mendudukinya. Itu set yang kedua. Dan insyaAllah keputusan SPM akan diumumkan akhir Mei atau awal Jun, dan mereka akan masuk ke universiti mengikut jadual yang atau masuk matrikulasi dan sebagainya mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh KPT. Tanya tahap pengurusan itu, dan di peringkat negeri telah pun saya rasa diberikan arahan untuk mengadakan majlis kesyukuran. Dah kan? Pada 25 hari bulan ada pelajar yang mengambil kertas sains komputer. Ada berapa ramai? Kita bercadang di SMK Mutiara tu kebetulan ada 12 orang calon. Okey, raikan. Ini adalah satu kejayaan yang besar kepada Kementerian Pendidikan. Seluruh negara kita raikan, dan Wabi Menteri akan meraikan di sebuah sekolah. Saya tak boleh sebutkan sekolah mana. Dan Timbalan Menteri juga akan turun ke negeri yang tertentu, dan pengurusan tertinggi kita akan lihat jugalah nanti macam mana. Tapi kita akan raikan dengan majlis kesyukuran atas kejayaan kita mengendalikan perasaan SPM tanpa gangguan. Walaupun kita ada bilik isolasi, ada bilik kuarantin, ada bilik khas, ada bilik macam-macam bilik yang kita wujudkan, tapi kita tak guna pun kebanyakan bilik itu.
dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar, dan syukur kepada Allah, Allah berikan kelapangan dan kemudahan kita mengalihkan perasaan SPM itu. Jadi tahniah dan tahniah kepada Encik Yusof dan tim yang ada di JPN Labuan, dan insyaAllah kita laksanakan akan datang cabaran yang lebih besar untuk kita, dan tapi ingat cabaran itu datang kepada orang yang mampu menerima ujian itu. La yukallifullahu nafsan Pesan la usaha. Ya.